Okay. The issue is about moratorium. Alamak, tak apa tak ada. Okay, moratorium. Loan. Moratorium. Ejaan betul kan? Okay. Untuk HPI. Okay, untuk HP Higher Purchase Islamic. Untuk yang HPI Higher Purchase untuk beli aset kan. Kereta. Biasa kereta. Okay, bukan untuk murabahah, bukan untuk tawaruk. Hanya HPI saja saya boleh fikir sekarang ni. Okay. Moratorium bermula 1 bulan 4 2020 up to 30 September 2020. Total dia 6 month. 6 month. Okay. Alright. Jadi total deferred installment adalah selama 6 month. Jadi assuming satu value lah kan. Satu value, let's say value tu adalah 1,000. Monthly installment 1,000 RM1,000. So total deferment 6,000. 6,000. Okay, 6,000. Okay. Itu isunya. Okay. Sekarang kita nak cerita pasal ijarah. Okay, itu isunya. Ijarah ini satu bentuk kontrak lazim. Kontrak lazim. It's a very enforced contract. Kontrak lazim. Enforced contract dan no khiyar. Okay, enforced contract means no khiyar, no option, no khiyar. Okay, no khiyar. Tetapi kontrak ini adalah kontrak yang kontrak ini no khiyar, yes no khiyar, tapi dia adalah boleh fasah. Boleh fasah. Sifat dia boleh fasah. Boleh, sebab kontrak lazim ada dua jenis. Satu kontrak yang boleh fasah, satu kontrak yang tak boleh fasah. Tapi kontrak ini adalah kontrak boleh fasah. How to fasah? Fasah mean terminate. Terminate. Macam mana nak boleh fasah? Ini kena ada mutual agreement oleh akid. Oleh akid. Okay, mutual agreement oleh akid. Itu satu kita faham. Okay. Alright. Itu background tentang ijarah. Okay. Jadi dalam kes moratorium ni, dalam kes moratorium ini, one, IFI kena dapat persetujuan. Agreement. Betul, rakyat tu agreement kan? Agreement dari akid, dari customer kan? Ini mesti satu, yang mesti dapat. Yang kedua dia kena explain lah. Bla 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 bla, explain lah kan? Nak dapat agreement kena explain lah. Okay. Sekarang customer setuju. Okay, dalam bila dia apa yang point yang perlu dia explain? Point yang perlu explain adalah ada additional supporting document. Itu memang ada lah, dokumen memang semua kena ada. Ini saya cerita tentang respect to contract. Akan ada additional charge. Quote sebenarnya bukan charge tapi adalah ujrah. Ada additional ujrah. Okay, sebab kontrak ini ijarah. Kenapa ada ujrah? Sebab tenure. Dia panggil tenure. Tenure kan istilah kan dia panggil. Tenure. Tempoh tu. Tenure extended 6 more months. 6 months. Kan? Bukan free tu. Yelah. Bukan guna kereta free macam ni. Macam itulah kan. Jadi dalam explanation akan ada sebab tenure extended. Sebab sekarang ni bukan duduk free tau. Yelah. Di moratorium tu moratorium is not about free ijarah. No, it's not about free ijarah. It's about deferred payment. Ujrah kena bayar, sewa kena bayar, tapi bukan bayar dalam tempoh
1st April to 30 September tu bukan bermaksud free. Free duduk free. Guna free bukan. Maksudnya bayar tangguh. Alright, bayar tangguh. Okey, sekarang dia bayar tangguh. Bila bayar tangguh, dia ada option bayar tangguh. Maksudnya ini saya sebut option lah. Saya tak cerita tentang lagi additional charge. Saya sebut option. Kalau bayar tangguh maksudnya additional 6,000 yang ditangguh tu, sepatutnya di spread. Okey, kalau nak spread ataupun dibayar anytime. Okey, additional. Okey, ini bukan additional charge tau. Ini adalah deferred. Saya nak sebut deferred dulu. Deferred ujrah tu. Deferred ujrah 6K. 6K ni bila bayar? Deferred ujrah 6K ni adalah dia akan jadi al-qard. Dia akan jadi al-qard. Deferred ujrah 6K akan jadi al-qard. Okey. Bila jadi al-qard, dia kena tertaluk kepada kontrak al-qard. That means kat sini tak boleh ada apa tu istilah tu? Tak boleh ada additional quote-unquote charge lah. Ni. Sebab dia al-qard. Tetapi apa berlaku? Tempoh not extended. Dalam kes ni tempoh not extended. Not extended to another 6 months kan. 6 months. Dia tak extended ni. Dia mesti al-qard tak mesti apa kita panggil dia deferred ujrah, cuma tak perlu bayar dalam tempoh 6 bulan, tapi dia tidak di-extend. Maksudnya kekal pada kontrak yang sama, kekal di tenure, the same tenure. Maksudnya original tenure. Okey. Jadi bank sebenarnya kalau dia bermurah hati, dia ambil yang ni. Dia offer kepada customer dia additional dia offer charge. Dia offer this kind of option. This kind of option. Tak payah bayar, tapi ini al-qard sini jadi hasan lah. Ini yang hasan tu, al-qard hasan. Maksudnya tak di-charge. No extra charge, tapi no extended. Maksudnya kalau bakinya 4 tahun lagi, dia kena bayar additional, bukan additional lah, deferred ujrah tu 6K yang tak bayar tu, dia kena bayar sama ada spread, bayar awal, bayar akhir. Tapi no extension. No extension. Okey. Ini yang satu option yang bank boleh buat. Okey, siapa yang masuk tu? Okey. Okey, ini yang no extension. Sekarang ni bank tak prefer yang ni. Sebab bank nak additional charge. Tapi sebenarnya ini bagus sebab bank akan dapat liquidity earlier, tak perlu tunggu 6 bulan. Kan? Maksudnya bank akan dapat lebih bank sebenarnya ada bagus untuk bank jugalah. Bank boleh dapat lebih awal cash tu berbanding terpaksa tunggu ada 6 bulan lagi kan. Lambatlah. Tapi bank ni dia financial company. Duit bakal masuk pun dianggap sebagai aset. Duit belum masuk tapi bakal masuk pun dianggap sebagai aset. So dia tak prefer lah. Saya mainly saya tak nampak dia tak prefer. Okey, sekarang dia nak additional charge. Ni bank prefer additional charge with 6 month extension. Okay. Ini bank nak. Betul Okay. Now bank mahu additional charge with 6 month extension. Okay. Ya tadi tak ada additional charge, tak ada 6 month extension. Kontrak kekal. Tak perlu buat persetujuan apa-apa. Yang ni no ni yang ni tak perlu setuju. Just tak perlu mature. Ini bank. Ini unilateral. Bank don't have to do, just bank inform. Okay, sebab awak ambil option ni. Awak ambil option moratorium 6 months ni. So I will give you this kind of, okay, macam itulah. Dia maksudnya kalau yang ni kena yang ni kena ada mature.
Ini mature. Why mature? Sebab tadi balik kepada tu kontrak lazim. Okey, akdun lazim. Kontrak ini adalah lazim. Jadi kena mature. Okey, dan kontrak ini adalah terima fasakh kan. Dia terima fasakh. Okey. Tu yang tadilah. Okey, sekarang macam mana nak kira additional charge? Saya dah ada dua pendekatan. Satu nampak saya sebut loads conventional. Ini yang bank kita yang ni sebab mungkin bank tak faham kot dia punya tu. Loads conventional. Caranya adalah bank akan ambil annual profit rate. Okey, efektif annual profit rate. Efektif. Bank ambil efektif annual profit rate, bukan yang flat rate yang kata 2.7 bla 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 tu kan. Yang ambil annual yang ambil efektif annual profit rate. Sebab apa? Sebab dia daily basis kan. Sebab daily basis, so annual rate tu kena tukar daripada efektif. So contoh, saya bagi contoh. Saya dah buat contoh, saya ambil 5.05% kan. Sebab dah kira kan. Dah lain pun dah kira banyak kali. Sekejap bunyi banyak pula telefon ni. Okay. Ini adalah annual. Ada orang masuk. Siapa masuk? Okay, ini adalah annual. Efektif annual profit rate 5.5%. Jadi kita kena, ini load yang cara konvensional lah. Kita kena cari daily rate berapa. So daily rate adalah 5.05% bagi 365. Alright. Tu, dapat certain daily rate. So this certain daily rate, sekarang nak kira charges. How much charges? Charges tu, additional charges berapa? Yang ni saya duduk discuss kat Facebook malam tadi. Yang saya dapat caranya adalah 5.05% tu bahagi 365 darab dengan total deferment. Total deferment berapa tadi? 6K kan? Darab total days. Total days. Total days ni total yang hari yang tinggal. Kita panggil apa Fatin panggil apa hari yang berbaki lagi. Hari yang berbaki. Hari apa? Ini hari yang berbaki yang belum. Contohnya kalau kes ni kalau kontrak tu 4 tahun, jadi 4 tahun darab 365 lah. Baki tempoh sewaan lah. Baki. Ya. Loan tenor. Loan tenor. Apa ni? Betul macam itulah. Baki loan tenor. Okey. Tapi baki. So tapi oleh kerana dia kira starting this one dia kira mula 1 hari bulan 10 20. Ini contohlah. Tapi mungkin bank nak tukar daripada 1 bulan 10 kepada 20 hari bulan 10. Why 20 bulan 10? Sebab ini adalah tarikh bayaran. Payment date. Could be ambil payment date. Okay, satu option. Could be di starting 1 bulan 10 sebab 30 hari bulan September is the last day for moratorium. Satu option. Satu lagi option dia akan ambil yang ni. Dia kalau ambil yang nombor 2 tu lebih pendek lah. Tak sampai 4 tahun. Okay. Alright. Ini 4 tahun. Okay. Jadi darab hari. So daily dia dapat certain amount. So this amount is additional charges. Okay. Satu kaedah. Tapi load conventional lah cara macam ni. Sebab dia ini akan jadi penjahatnya kat sini. This one become the penjahat. Okay. So lagi lama baki loan tenure in term of number of days lagi banyak lah. Okay. Itu dia punya coverage je kat situ. Load conventional coverage kat sini kan.
Okey. Satu lagi. Looks more Islamic. Okay, nombor 2. Looks more Islamic. Okay, yang pertama, bank kena buat apa? Ini dari segi kaedah. Pertama, bank kira ujrah untuk tempoh kontrak baru. Okay. So, the kontrak baru contohnya original kontrak tenure 9 tahun. Okay, 9 tahun. So, itu the original. So the new one, new contract tenure 9.5 tahun. Betul kan? Boleh? 9.5 tahun. So 0.5 tu adalah 0.5 bersamaan 6 bulan kan? Kenapa 6 bulan? Sebab dia extend ke belakang 6 bulan. 6 bulan. Okay. So 0.5 tu 6 bulan. Jadi bila dia kira original ni, okey, bila kira original ni, okey. Saya tak boleh gunalah yang 6K sebab sebenarnya saya kira loan saya. Okey. Saya kira loan saya. So contoh total loan saya adalah 155K. Okey. Loan 155K. Rate dia 2.74 tahun. Tenure, tempoh 9 tahun. Okay. So, kat sini, saya dah kira sekejap, aku nak tengok. Nak kira balik, tak kesalah ke detail pula. Sekejap. Tengok sekejap. Untuk 9 tahun untuk 9 tahun. Sekejap, nak cari jawapannya. Mana dah. Okay. Jadi, outstanding 193,233. Ini outstanding. Okay. Tolak loan 155K. Kita akan dapat 38,223. Ini adalah ujrah additional lah. Ujrah sebenarnya 193 kan. Sebenarnya 193 tu ujrah. Tapi kita nak tengok ni. Yang ni dia bentuk penambahan dia dapat. Okey, yang kedua, dia kira benda sama tapi dia kira ini yang original. Yang kedua dia kira yang baru. Dia kira yang baru apa yang baru? Semua sama. Semua sama 155K, 2.74 setahun. Tapi sekarang 5.5 tahun. Alright. Berapa saya kira? Okay. Untuk kes yang ini kat bawah Jadi saya dapat 195 346.5 tolak 155 kan? Sama je 155K. Saya dapat 346.5. Okey. Ini yang okey. Jadi 40 yang baru 346.5 tolak 38,223. Didapat 2,123.5. Ini adalah tambahan itu. Tambahan tu. Dan oleh kerana okey. Masa saya sebut tadi, bank kena explain. Mana nombor tadi? Ni, bank kena explain. Additional charge tu, bank explain additional charge yang nombor 2 tu lebih Islamik. Sebab apa? Bank akan kata, okey, kontrak ni kontrak ijarah ini dah bertambah. Kontrak ijarah ni bukan lagi 9 tahun, tapi 9 tahun 5 bulan. Dan 5 bulan adalah tambahan sewa yang pelanggan
dapat daripada perkhidmatan yang disediakan oleh bank. Bukan perkhidmatan banking tu, perkhidmatan kereta lah, aset lah, perkhidmatan daripada aset. Jadi bank akan kira balik tempoh tu daripada awal sampai akhir. Jadi dapat angka tadilah, angka yang ini. Angka yang ini. Jadi bila kira balik dapat sebenarnya 195,346.5. Bukan 193,233 yang kontrak lama, tapi kontrak baru ni. Okey. Dan untuk tempoh 9 tahun 6 bulan. 95 tahun. Okey, jadi ada berlaku tambahan sebanyak apa tadi tambahan dia? 2,123. 2,123 ini kena bayar. Bila kena bayar? Yang ni anytime. Anytime sama ada nak bayar hujung last payment tahun 9.5 tu, tahun 9.5 je last tu, ataupun nak spread bermula 1 Oktober ini. Apa nak spread di antara payment date Oktober sampai last atau bulan. Sebab apa? Ini ujrah. Ini adalah tambahan ujrah dan ini flat lah kat sini lah, flat tak berubah. Tapi bila late payment tu boleh di-charge macam biasa lah. Late payment takwid dan gharamah tu macam biasa lah. Ini adalah bukan takwid, bukan gharamah, bukan ganti rugi, tak ada kaitan dengan ganti rugi. Ini adalah tambahan ujrah disebabkan itu. Dan ini nampak lebih Islamik. Cuba tengok rate dia. Kalau saya kira rate dia berdasar kes yang pertama tadi. Kes yang load conventional ni, rate dia saya kira yang untuk payment saya lah kan. Untuk payment saya rate yang sama tadi lah. Yang untuk yang ni. Kes yang ni jugalah. Tapi guna kaedah ini. Guna kaedah yang kata conventional. Saya dapat berapa ya? Saya kena check, harap dia masih ada dalam ni. 2,000. Ni nampak RM 2,169. Ini cara dia. Okey. Ini nampak look conventional lah. Sebab dia apa? Sebab saya ni punya bakinya ada 4 tahun lagi. Okay, jadi bermula Oktober baki 4 tahun. Kalau bermula 1 April baki tu 4 tahun setengah kan. Jadi bermula Oktober baki 4 tahun. Jadi baki konsepnya saya baki bayar tu sama je. Okey, kalau saya tak ambil moratorium pada 1 April tu, baki saya 4 tahun lagi. Oleh kerana saya ambil moratorium, jadi pada 1 Oktober balance tenure tu juga 4 tahun. Jadi saya akan dapat 2,169 lah, sama lah. Tapi oleh kerana jika total days ni baki total days ni banyak lagi untuk kes orang yang baru pinjam hujung bulan 12 hari tu, tiba-tiba ada COVID, ada moratorium, lepas tu ambil moratorium, isu ni akan tinggi ni. Ini adalah total days tu akan lebih banyak lah. Contohnya ada 8 tahun lagi. Bayangkan 8 tahun darab 365 certain amount, tinggilah kan. Ini contoh lah, ini contoh cara itu. Okey. Dan bila dapat ini, contohnya dapat ini akan di-spread lah. Macam bank sebut lah. Bank sebut kata ada di-spread. Tapi bank saya, dia kata dia akan tambah pada last payment. Bank saya lah. Tapi dalam pada masa sama, kalau saya bayar lebih, contoh bulan Oktober, I pay a bit more than the original installment, RM10 misalnya. So RM10 itu akan terkumpul untuk settlekan 21/9. Advance payment. Jadi macam advance payment. Dia terus ambil advance payment sebab dia nak selesai 21/9 tadi. Okey. Dan dia tidak jadi macam masuk float account apa-apa. Okay. Dia bila kita kena late payment dia ambil kat situ, bukan. Dia terus settle ini. Macam late payment ada account lah. Okay. So ini nampak berat lah. Dia kata load conventional tu nampak sedih lah sikit kan. Kalau betul kan. Tapi kalau guna yang ini, guna yang ini, jelas lah. Jelas sebab apa konsepnya.
dia tak perlu buat kontrak baru. Okay, satu dia tak buat kontrak, just persetujuan. Dia tak perlu buat kontrak baru, just persetujuan dan nampak jelas. Pengiraan very straightforward, simple. Dan tak membebankan lah. Kalau orang yang baru bayar, okay, yang ambil loan tahun lepas, saya tinggal setahun lagi loan, sama je bayar. Okay, konsepnya sama bayar. Tapi kalau bank nak consider kita sebut sebagai apa tu, kemampanan. Bukan kemampanan membayar. Sebab itu yang kena fikir banyak aspek lah. Tapi mungkin setengah tu contohnya bank nak bagi sebab orang yang dah banyak lama bayar ni, contohnya dah bayar 8 tahun, dia nak bagi macam insentif lah. Dia guna the first ni dia nak bagi insentif sebab dia guna yang ni, yang first ni. Dia sebab kalau saya 4 tahun, kalau bayangkan kalau tinggal lagi 5 bulan, less lah, dia amount less. Tapi kalau guna kaedah ini, memang sama, tinggal berapa lama memang sama, tapi ia lebih straightforward. Lebih straightforward, tidak ada isu. Tidak ada isu. Kita isu what isu tu? Mimicking conventional method. Tidak ada isu mimicking. Ini very straightforward. Tapi isunya adalah orang yang dah lama bayar, orang baru bayar, bayar sama. Bebanan yang sama. Okey. Ini option untuk those who ambil moratorium. Dan plus extension. Okey. Moratorium plus extension. Kalau nak moratorium no extension, yang ini. Ini pun lebih Islamic berbanding yang conventional, loans conventional. Ni moratorium no extension. Cuma kena bayar lebih lah. Starting kena bayar sebab installment, contoh dalam kes saya, kes 6K tadi, dia kena bayar banyak lah dalam tempoh bulan tersebut. No extension. Jadi sebenarnya bank ada banyak option. Okay. Alright. Itu saja. Doktor, maksudnya kalau dia tak declare, macam kata kita panjangkan tempoh sewaan tu kan. Dia kalau dia tak ada declare apa-apa lah kan. Dia tak cakap kita rombak balik tempoh sewaan ni. Kalau yang tak ambil option, maksudnya opt out lah, yang tak ambil option moratorium, itu tak ada apa-apa. Itu sesalah. Itu clean case lah. Itu very clean. Tapi kalau macam bank dia tak declare apa-apa kan, dia kata panjangkan tempoh sewaan ke apa, itu macam kira late payment ke apa dia punya? Kalau isunya sebelum yang late payment tu, isunya sekarang ni bank negara kata automatic. Dia tak boleh jadi automatic. Islamic finance, using ijarah cannot be automatic because dia kena mutual agreement. Persetujuan dua pihak. Bersetujuan pula dua pihak. Why dua pihak? Sebab kontrak ni lazim. No option. No option. Bank tak boleh ambil option sendiri, customer tak boleh ambil option sendiri. Because this contract akad lazim. Okay. Sebab tu dia walaupun dia kata automatic, quote unquote automatic, bank kena contact. Bank kena contact, customer juga kena contact jugalah. Okay. Tapi kalau customer tak contact, bank tetap kena contact. Yelah. Kalau tidak dia akan jadi kes non-conventional lah. Non-compliance, jadi duit tak sah apa tu? Patuh syariah. Duit tak patuh syariah, non-compliant money habis lah. Itu habis lagi. Itulah bank tak dapat apa-apa. Okay. Kalau apa tu, orang yang opt out, maksud tak ambil moratorium, macam biasa itu clean hand, itu clean lah. Itu tak ada apalah. Kalau bank dalam Islam memang kena contact. Macam mana kena contact? Kena hubung sebab nak dapat mutual agreement, nak dapat persetujuan tentang additional charges. Ataupun nak dapat kalaulah bank ada option yang Al-Qard tanpa extension tadi, moratorium tanpa extension, dia jadi Al-Qard. Kalau bank nak buat yang tu pun, bank kena dapat persetujuan juga. Sebab moratorium bank negara kata extension. Jadi nak clearkan misinformation. Bila clear misinformation, kita akan
hilang gharar lah. Gharar, no more gharar. So kontrak ni akan jadi sah. Okey. Okey. Okay, ada any question? Any other question? Tak ada, Doktor. Alright, itu sajalah. Sharing sajalah. Selesai. Buku di hati nak cerita. Okay, Zubair, are you okay? Can you follow? Okay, kita stop here. Okay. I will finish the recording first. Okay.